Bilakah masa sesuai untuk jual emas? Bilakah masa sesuai untuk jual emas? Jadi sekarang ni ada orang simpan sampai dia tak tahu, aku duk simpan ni, bila masa nak jual emas? Okey, inilah perkongsian saya pada malam ini. Bila masa yang sesuai untuk jual emas. Jadi saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan akras dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tajuk perkongsian saya pada malam ini, bilakah masa sesuai untuk jual emas? Jadi topik ni ada dalam buku Misi Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat pada muka surat 116. Di sini Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor saya, ada menerangkan berkaitan waktu terbaik untuk menjual emas. Jadi boleh rujuk tiga poin di tepi di poster ni. Dia bagi tahu apa bila masa yang sesuai untuk jual emas. Tuan-tuan, apabila kita mula menyimpan emas, kita simpan. Pasti satu masa kita akan guna juga emas kita tu. Kita akan jual juga emas kita, dan kita akan jual emas tu berdasarkan situasi-situasi, bergantung kepada seseorang itulah. Jadi hari ini saya ingin bercerita bila masa yang sesuai untuk kita menjual emas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi gold saver, bagi penyimpan emas ni, dia tak perlu risau harga emas naik ataupun turun. Apabila kena kepada waktu-waktu yang sesuai untuk dia jual, terus jual. Jangan risau tentang harga tinggi ataupun rendah. Sebab apa? Kita ni gold saver, penyimpan emas, bukannya gold investor. Sebab apabila gold investor ni, dia jual emas semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, semata-mata untuk mendapatkan duit yang lebih tinggi daripada apa yang dia beli sebelum ni. Tetapi untuk gold saver, penyimpan emas, bila berlaku tiga keadaan ni, maka sangat-sangat sesuai untuk dia menjual emas yang dia ada. Pertama sekali, apabila berlaku kecemasan. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, bagi tahu apa? Iaitu apabila duit simpanan kecemasan kita berjumlah 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji itu dah habis. Bila kita perlu jual emas, apabila dana kecemasan kita, sebab apa? Pakar keuangan hampir keseluruhan pakar keuangan menasihatkan kita untuk ada simpanan kecemasan sebanyak 3 bulan gaji bagi penjawat awam, 6 bulan gaji bagi pekerja swasta, dan 12 bulan gaji ataupun setahun gaji bagi peniaga-peniaga ataupun orang businessman. Jadi bila waktu sesuai untuk kita jual emas yang kita simpan ni, apabila kesemua simpanan dana kecemasan kita tu dah habis. Bagi penjawat awam 3 bulan gaji tu dah habis dah. Bagi pekerja swasta 6 bulan gaji tu dah habis, ataupun orang businessman, businesswoman 12 bulan punya gaji simpanan dana kecemasan tu dah habis, maka itu adalah paling sesuai untuk kita gunakan duit kita untuk apa? Untuk apabila berlaku kecemasan. Apabila berlaku kecemasan, kita ni tak nak menyusahkan orang. Kita tak nak menyusahkan orang keliling kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, isteri kita ataupun suami kita. Kita tak nak menyusahkan mereka. Sebab apa? Bila kita menyusahkan mereka, jadi tak baguslah. Sebab tu kita kena ada perancangan, kita kena ada backup plan, iaitu apa? Kita boleh jual emas-emas yang kita simpan. Kita dah beli emas ni, bila waktu itu sesuai untuk kita jual, bila berlaku kecemasan, maka kita boleh bawa emas kita ni, kita boleh pergi jual. Emas kita ni untuk kita dapatkan cash. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan, anda yang melihat live saya pada malam ini, boleh jual emas apabila berlaku apa-apa kecemasan. Bila berlaku kecemasan, baru kita jual emas. Jangan kita jual semata-mata untuk beli benda kehendak kita. Untuk beli apa? Untuk beli sport ring kereta, untuk beli telefon, ataupun untuk tukar lansir di rumah, ataupun untuk tukar sofa di rumah. Jadi benda tu bukan kecemasan lagi. Sebab apa? Tanpa sofa, tanpa lansir, ataupun tanpa sport ring pun kita boleh menjalankan hidup lagi. Jadi kecemasan ni apabila berlaku, apabila kita tak ada duit, masa tu kita tak ada duit, kehidupan kita terganggu, maka kita boleh beli untuk menyempurnakan perkara-perkara tadi, supaya kehidupan kita ni dapat berjalan seperti biasa. Contohnya berlaku kecemasan macam mana? Tiba-tiba kereta rosak, maka kita dah tak ada duit simpanan kita, maka kita boleh jual emas kita tu untuk dapatkan cash.
ataupun berlaku apa, kita diberhentikan kerja, tidak ada duit masuk. Jadi macam mana sebelum kita boleh jadikan emas tu sebagai dana kecemasan kita untuk beli keperluan asas ataupun bayar sewa rumah, sewa kereta kita. Nah, dan seterusnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila waktu sesuai lagi untuk kita jual emas ni. Yang kedua ialah apabila untuk kita jadikan modal perniagaan, untuk dijadikan modal perniagaan. Jadi alhamdulillah anak-anak muda ni mungkin dia dah ada satu perniagaan, bermula dengan jual barang orang, dropship apa semua, jadi stokis, jadi ejen, jadi stokis. Lepas tu dia nak buka perniagaan sendiri. Jadi alhamdulillah daripada kecil-kecil tu dia nak membuka mungkin nak buka kedai yang lebih besar, maka dia perlukan modal. Maka masa inilah daripada hasil jualan dia dulu-dulu, dia dah tukar ke dalam bentuk emas, dapat untung tukar dalam bentuk emas, satu tahap dia kata okey, aku nak mulakan perniagaan, nak jadikan modal perniagaan. Tak kiralah modal perniagaan produk ke, ataupun baju jersey ke, ataupun kereta ke, ataupun jual tinted ke, tak kira apa-apa perniagaan, maka dia boleh jadikan emas ni sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Jadi segala emas yang dia simpan tu, contoh gaji nak mula perniagaan perlu guna 5,000, maka dia boleh jual emas dia sampai dapat nilai 5,000. Ataupun modal perniagaan dia tu 10,000, maka boleh jual emas-emas dia tu sehingga dapat modal sebanyak 10,000. Jadi kita tak menyusahkan orang, kita tak minta bantuan siapa-siapa. Sebab apa? Kita dah ada simpanan emas, dan emas tu kita guna untuk modal perniagaan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, anda yang melihat live saya pada malam ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencari harta tujuan dia untuk dengan cara yang halal. Mafhum hadis, sesiapa mencari harta dengan cara yang halal supaya dia dapat menunjuk-nunjuk ataupun berbangga-bangga. Orang ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suka pada orang macam ni. Sebab apa? Dia cari harta walaupun cara yang halal, tetapi untuk berbangga-bangga, untuk riak, untuk tunjuk kepada orang, Allah Ta'ala tak suka. Tetapi sesiapa yang mencari harta supaya tidak meminta-minta, maksudnya tak menyusahkan orang keliling dia, yang ni adalah sifat yang terpuji, sehingga Allah Ta'ala jadikan cahaya wajah dia bercahaya-cahaya. Jadi tuan-tuan, bila kita ada emas ni, kita tidak akan ada sifat meminta-minta, insya-Allah. Sebab apa? Kita dah ada simpanan kita sendiri, dana kecemasan kita sendiri. Apabila kita nak berniaga, kita ada modal sendiri, tak perlu berhutang dengan siapa-siapa. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang nak mulakan perniagaan, tak perlu buat apa-apa loan. Jangan buat apa-apa loan. Cukup sekadar seminimum mungkin modal yang kita ada. Dan kalau kita ada emas, boleh jual emas-emas kita tu untuk dijadikan modal perniagaan. Dan yang ketiga ialah waktu sesuai untuk kita jual emas ialah apabila dah capai matlamat. Okey, setiap orang ni dia simpan emas mesti ada matlamat tersendiri. Mesti ada matlamat tersendiri. Tak ada orang, kenapa kamu, kalau orang simpan emas tanpa matlamat, kenapa kamu simpan emas? Oh, aku simpan emas sebab kawan aku simpan. Kenapa kamu simpan emas? Oh, ayah suruh. So, kenapa kamu simpan emas? Barulah suami aku suruh simpan emas, aku simpan emas lah. Kenapa kamu simpan emas? Oh, isteri aku suruh simpan emas, aku simpan emas lah. Jadi apabila seseorang itu menyimpan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak tahu matlamat, maka dia, orang macam ni tidak akan konsisten di dalam menyimpan. Sebab itulah kebiasaan orang yang menyimpan emas secara konsisten ni, dia ada matlamat yang nak dicapai. Jadi apabila sesuai untuk kita jual emas tersebut, apabila dah tercapai matlamat keuangan kita, matlamat kita simpan emas ni tujuan apa? Contoh, ada orang nak simpan emas untuk tujuan perkahwinan. Okey, sekarang baru umur 20 tahun, dia nak kahwin umur 25 tahun. Jadi sebagai modal perkahwinan, daripada dia umur 20 hingga 25 tahun tu, dia kumpul modal perkahwinan dia sampai umur 25. Jadi dia boleh gunakan emas dia tu, satu dia boleh jadikan hantaran ataupun mas kahwin. Satu lagi dia boleh jual emas-emas dia tu dijadikan modal untuk apa? Untuk majlis perkahwinan ataupun untuk beli barang-barang hantaran untuk diberikan kepada pasangan dia. Ada juga orang yang menyimpan emas ni untuk tujuan apa? Allahumma salli ala sayyidina, untuk pergi tunaikan haji ataupun umrah.
dan untuk tunaikan haji ataupun umrah. Jadi apabila dah tercapai, apabila dah border dah buka, dah kita pun dah boleh keluar negara dan Arab Saudi pun bagi kita untuk penunaikan umrah, maka masa itulah kita boleh jual emas-emas kita, dinar-dinar kita, supaya apa? Kita simpan emas tujuan untuk kita tunaikan umrah. Alhamdulillah, apabila dah dibuka semua sempadan dan dibenarkan untuk kita menunaikan umrah, jadi emas-emas kita tu kita boleh jual supaya dapat modal untuk kita tunaikan umrah ataupun haji. Begitu juga orang yang nak beli kereta. Sekarang baru habis kerja, baru habis belajar, umur dalam 22, 23, nak beli kereta tahun apabila dah umur 26 ataupun 27. Maka boleh simpan emas, maka apabila dah kumpul-kumpul tu, okey, dah cukup modal untuk dia beli kereta, maka dia boleh jual emas tersebut untuk beli kereta yang dia nak. Ataupun ada orang ni dia simpan emas untuk dijadikan deposit membayar rumah pertama. Tak, untuk bayar deposit rumah pertama. Jadi kalau rumah dia tu 100,000, kena bayar paling kurang minimum 15,000 termasuk lawyer fee. Kalau rumah tu 200,000 termasuk lawyer fee lebih kurang 25,000 hingga 30,000. Maka masa inilah emas-emas yang dia simpan tu dia boleh cash, dia boleh jual untuk dapatkan cash. Jadi tanpa perlu berhutang dengan siapa-siapa, dia dah ada cash yang tersendiri, iaitu dengan kita jual ataupun pajak emas tersebut. Jadi ini adalah antara masa yang paling sesuai untuk kita menjual emas apabila berlaku kecemasan, yang mana kita dah habis dana kecemasan yang ada pada diri kita. Yang kedua, untuk modal perniagaan. Untuk mulakan perniagaan, jangan kita membuat personal loan. Cukup sekadar guna modal yang sedia ada dan kita kembangkan modal yang sedia ada tu. Dan yang ketiga, apabila tercapainya matlamat simpanan kita, sama ada untuk buat haji ataupun buat umrah ataupun untuk buat bayar rumah, deposit rumah pertama, ataupun untuk beli kereta, ataupun untuk berkahwin, ataupun bagi ibu bapa yang menyimpan emas untuk anak-anak sebagai dana pendidikan anak-anak. Apabila anak-anak tu dah umur 18 tahun, 19 tahun dah nak pergi ke universiti, maka masa itulah dia boleh jual segala emas tu untuk menanggung kos perbelanjaan anak-anak mereka untuk ke universiti nanti. Jadi alhamdulillah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Emas ni sangat-sangat sesuai untuk disimpan dan kita jadikan dia sebagai pembantu apabila berlaku kecemasan, ataupun sebagai untuk kita dapatkan modal perniagaan, dan kita boleh jual emas-emas kita tu apabila tercapainya matlamat keuangan yang kita hendak capai. Jadi alhamdulillah, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada semua yang menonton live saya pada malam ini, yang like, share, komen live saya pada malam ini. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki tuan-tuan. Jadi saya sarankan tuan-tuan yang dah memulakan simpanan emas, sila tetapkan matlamat serta tambah ilmu berkaitan dengan emas. Yang masih belum menyimpan emas, boleh rujuk kepada mana-mana dealer public gold, dan tuan-tuan juga boleh rujuk saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas. Saya akan bantu tuan-tuan memulakan simpanan emas bermula 1 gram sehingga tuan-tuan capai 1000 gram emas, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak capai 1000 gram emas, kita perlu bermula dulu dengan 1 gram emas dulu. Jadi alhamdulillah, sekadar itu saja. Boleh klik link di atas, hubungi saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.